Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu sahabat-sahabat masuk untuk kita start kelas kitab Munil Muhtaj ataupun Minhaj Talibin. Mana suara clear? Suara khabar semua. Azam Gombak. Ada 5 view, 7. Kita bagi terang sikit. Okey, terang sikit, cerah sikit. Nampak cahaya iman dan amal. Mari. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Azrul, apa khabar? Suara clear? Suara? Ujian suara. Azrin. Okey, kita start. Azrin, Hisham, Hasan, Hussein. Okey, kita sambung daripada wal imsak anil istimna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sedikit perlahan. Okey, saya cuba kuatkan cubaan. Yang lain macam mana suara? Cubaan. Saya cuba kuatkan. Okey. Saya paling kuat. P. Akram, Tuan Haji Zulkarnain. Okey, kita start. Nabda bi ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tolong share lah semua grup-grup yang ada. Sahabat-sahabat yang ada, tag grup WhatsApp, grup Facebook dan grup-grup mak janda, anak dara semua. Tok Pengulu, Tok Ketua, Pak Agak semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi ulang balik ya. Kita ada beberapa syarat sah puasa. Mak Nazri, apa khabar? Jadi syarat sah puasa yang pertama, imsak anil jima'. Menahan diri daripada jima'. Ini ulang kaji semalam. Yang kedua, imsak anil istiqa'ah. Menahan diri daripada sengaja memuntahkan diri. Yang ketiga, al-imsak an wusulil ain ila ma yusamma jaufan. Menahan diri daripada sampainya benda, sesuatu pada sesuatu yang dianggap rongga. Halkum, perut, dimag, otak. Yang keempat, yang kita sedang nak masuk dalam balapan ni iaitu imsak anil istimna. Menahan diri daripada istimna. Ma makna istimna? Apa dia istimna? Dalam syarahnya, wa huwa ikhrajul mani bi ghairi jima'in, iaitu mengeluarkan air mani bukan disebabkan jima'. Muharraman kana ka'an akhrajahu biyadihi au ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au amatihi. Maksudnya istimna onani, iaitu keluarkan air mani, sama ada benda yang haram. Istimna ni batal puasa, sama ada haram dengan cara yang haram, iaitu keluarkan sendiri dengan tangan sendiri, ataupun dengan cara yang tidak haram, iaitu mengeluarkan air mani dengan tangan isteri, biyadi zaujatihi au amatihi, dengan tangan isteri ataupun tangan hamba perempuan. Mana istimna ni kalau guna tangan isteri atau tangan hamba,
hukumnya adalah harus. Sebab Allah sebut illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali orang-orang yang melampiaskan nafsu untuk isteri-isteri mereka dan hamba-hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin. Mereka tidak dicela. Faman yabtagha wara adzalika faulaika humul adun. Surah Al-Mu'minun. Sesiapa yang mencari selain daripada isteri, sesiapa yang mencari selain daripada hamba sahaya, faulaika humul adun. Mereka ni golongan-golongan yang melampaui batas. Kalau cari pelacur, cari ataupun dengan tangan sendiri, hukumnya adalah haram. Yang harus illa ala azwajihim, isteri-isteri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga ataupun ma malakas aymanuhum, hamba-hamba. Jadi hamba dengan isteri harus. Tapi kalau diistimnakan, dionanikan oleh isteri dan hamba, batal puasa. Fayuftir bihi, maka batallah dengan istimna tadi. Sebab apa? Li'annal ilaja min ghairi inzalin muftirun. Kerana kemasukan tanpa inzal, tanpa keluar mani, membatalkan. Fal inzalu binau'in syahwatin aula. Adapun keluar mani tanpa jima, itu lebih patut untuk batal. Kerana dia punya perasaan semasa syahwat, semasa keluar mani tadi adalah kemuncak. Wa kadza khurujul mani bilamsin wa qublatin wa mudaja'atin. Demikian juga batal puasa. Batal puasa dengan sentuhan. Maknanya sentuh isteri atau perempuan hingga keluar air mani. Cium isteri atau perempuan sehingga keluar air mani. Mudaja'ah, berpelukan, bersama-samaan, mubasyarah dengan perempuan tanpa lapik bila hail. Syaratnya tanpa lapik. Maka kalau dengan hail, dengan lapik, hukum dia lain. Li'annau inzal bimubasyarah. Keluar air mani sama ada dengan ciuman, sama ada dengan sentuhan, sama ada dengan pelukan, batal puasa. Tapi kalau peluk aja tak batal, tak keluar air mani. Cium je tak batal, tak keluar air mani. Sentuh sahaja tak batal, tak keluar air mani. La fikr, tidak batal. La fikrin, la tuftir bifikrin, tidak batal dengan fikir. Kalau khoya, duk berkhayal kan, lah PKP kan, tak ada kerja apa, duk khayal je kan, duk khayal kan hubungan jenis sampai keluar mani, tak batal puasa. Sebab tidak ada mubasyarah, tidak ada sentuhan. Wa nazrin bisyahwatin, ataupun dia tengok dengan syahwat. Tengok puruno, tengok puruno, ombak biru. Tengok je kan, tengok dengan mata bulat gitu, sampailah keluar mani, juga tidak batal. Tapi kalau sambil-sambil kan, sambil-sambil tengok, sambil-sambil pegang, batal lah. Sebab ada lams, ada sentuhan, ada mubasyarah, walaupun tangan sendiri. Iza amna bihima au bidhammi imra'atin bihailin bisyahwatin wa in takarrarat al-thalathah biha. Kalaulah fikir tadi ataupun pandang benda yang lucah tadi, ataupun pandang porno ke, pandang perempuan ke, sampai keluar mani, ataupun peluk perempuan, pegang perempuan dengan berlapik. Maksudnya dia mencumbui isterinya dengan berlapik. Tidak ada mubasyarah, tak ada sentuhan secara langsung. Sekalipun benda tu takarrarat, berulangnya pandang, takarrarat as-salasah, berulangnya pandang, berulangnya mencium, berulangnya berfikir dengan berlapik, tidak membatalkan puasa. Mereka kalau berlapik tak batal puasa. Ini banyak hukum ni. Kena pandai kita
buat partition dekat kita punya minda otak kita kan. Kalau tidak pening. Istimna, keluar air mani batal. Kita sentuh perempuan atau isteri kita, tak berlapik hingga keluar air mani, batal. Kalau sentuh je tak keluar air mani, tak batal. Dan boleh tanya soalan, tak masalah. Dan kalau sentuh tak berlapik hingga keluar air mani, batal. Fikir, khayal, pandang saja tak batal. Walaupun keluar air mani. Sentuh, berlapik, tak batal walaupun keluar air mani. Mana sentuh yang tak keluar air mani, mana kalau sentuh je, mana sentuh walaupun tak berlapik, dia mesti syarat keluar air mani. Tak keluar air mani, tak batal. Jadi kena pandai, kena buat partition dekat otak kita tu. Kalau tak faham, dia tanya. Okey, soalan pertama daripada Piu Akram kan. Ni kebanyakan ni asatizah ni yang tengok ni kan. Ustaz Ibnu Ismail daripada Kedah. Orang Sikh ke mana? Sikh okey, clear. Sikh ke Baling? Ustaz Ibnu Ismail. Saya nama lupa. Dari Piu Akram, maaf sementara ingat jika seorang itu buasir, ada terkeluar sedikit di ponggongnya, kemudian dia masuk semula ketika dalam tempoh siang. Kan. Kita dah baca semalam kan. Apa dia? Mana buasir tadi kan. Menurut dalam kitab Tahzib, Da'iwan pun alhamdulillah, mana kebanyakan sini asatizah. Piu Akram, Ustaz Ibnu Ismail, Ustaz Wan Haswari daripada Terengganu. Okey, kita basur. Apa basur? Buasir. Dalam kitab Mughnil Muhtaj wal asahhu, pendapat yang asah, kama fit tahzib wal kafi, seperti mana dalam kitab Tahzib dan Kafi, annahu la yuftir. Apa dia annahu? Sesungguhnya kalau keluar basur tadi, buasir tadi, orang panggil, orang Jawa panggil external hemorrhoid. Dahsyat Jawa. External hemorrhoid. Keluar. Dia keluar nak menjenguk keindahan dunia. Ataupun nak tengok virus COVID, na'udzubillah zalik. Dia keluar. Ataupun nak tengok keindahan kota raya. Kemudian masuk. Walaupun sengaja dia masukkan. Sebab apa? Lau kharajat maq'adatul mabsur. Kalau keluar benda yang buasir tadi, dia kembalikan balik dengan sengaja. Annahu la yuftir, tak batal. Litirori, kerana benda tu satu perkara yang mudarat. Tak ada siapa yang sengaja nak buasir. Tak ada siapa yang nak membuasirkan dirinya. Tak ada. Jadi hukumnya adalah dimaafkan. Walaupun sengaja masuk benda tadi. Apa nama tadi? Sengaja ke tak sengaja masuk tadi, tak batal. Salam Ustaz daripada Firdaus. Batal ke puasa jika kita derma darah? Derma darah tidak membatalkan puasa. Dalam kaedahnya, ma yubtilus saum ma dakhala walaysa ma kharaja. Benda yang masuk, yang keluar tak batal, kecuali istiqaah, kecuali istimna. Okey, jelas. Tak clear, boleh tanya. Kalau tak tanya, nanti caca merba, orang Kedah katakan. Okay, kita sambung lagi. Bagaimana pula kes? Kan? Kalau seseorang tu dalam kitab Mughni dalam matan tak ada. Seorang tu dia peluk isterinya. Dengan tidak berlapik. Kalau berlapik tak apa. Manakala kita mubasyarah isteri, berlapik, keluar air mani, tak ada dukhul, tak batal puasa. Walaupun keluar air mani. Dia yang batal ialah yang tak berlapik. Kalau dia tak berlapik, mubasyarah, mudaja'ah, bercumbu-cumbu, tak berlapik. Kemudian masa dia peluk tadi, masa bercumbu tadi tak keluar air mani. Lepas tu, dah pergi tanda ataupun dah pergi tengok TV, keluar air mani. Bukan semasa tapi selepas itu. Dalam kitab Mughni sebut fal asahu in kanatish syahwatu mustashabah wa dzakaru qa'iman hatta anzal aftara wa illa fala. Maksudnya kalau dia peluk tadi tak berlapik, masa peluk tak keluar air mani, lepas tu dia pergi tempat lain. Dan syahwat tu masih ada lagi.
syahwat. Semua orang tahulah macam mana dia punya rupa dia kan, bukan rupa, dia punya keadaan dia. Dan zakar pun masih lagi berdiri sampai keluar mani, maka aftar, batal puasa dia. Wa illa dia ada takdir dia kan. Wa illam takun asyahwatu mustashabah wa zakaru lam yakun qa'iman. Sekiranya syahwat dah berhenti, lepas peluk-peluk tadi berhenti, dan zakar pun dah tak naik, maka kalau keluar mani pun tak batal puasa kan. Okey, ada soalan lagi. Kita layan soalan. Apa hukum guna inhaler bagi orang lelah? Macam mana Ustaz? Jadi, saya guna pendapat fatwa mu'asir, fatwa terkini, yang dibincangkan oleh para ulama di muktamar fiqh, persidangan fiqh, mengatakan bahawa inhaler ni dia tidak ke perut. Ini guna pendapat mu'asir lah. Kalau guna mazhab Syafi'i, benda yang masuk dalam rongga dia batal lah. Kalau pendapat fatwa mu'asir, dia akan sampai ke paru-paru dan sebahagian kecil akan sampai ke perut. Kalau kita gosok gigi pun, dia akan masuk juga sebahagian kecil ke perut. Walaupun kita tak telan, dia punya saki baki, tak tahulah berapa persen. Maka itu dimaafkan, kata ulama. Maka mazhab Syafi'i, dia batal sebab dia masuk dalam rongga. Kan masuk dalam halkum, esophagus, kemudian paru-paru. Batal. Tapi kalau ikut mu'asir, tak batal. Kerana ia tidak mengenyangkan. Jadi, terpulanglah. Kalau dah hari-hari terpaksa inhaler, saya rasa tak perlu kita guna pendapat yang lama. Kita guna pendapat yang baru, yang mu'asir, yang lebih semasa. Orang Jawa kata apa? Contemporary. Kan? Okey. Dalam majmuk ada satu masalah. Maaflah kalau ada muslimat sini kan. Tapi kita kena bacalah ni kitab kan. Mungkin nampak macam tak senonoh kan. Qala An-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Ini syarah dia. Syarah kitab Mughni. Syarah kepada Minhaj. Walau hakka zakarahu li'aridin sauda au hakkatan. Hakkah fa anzala lam yuftir fil asah. Kalau dia garu dan garu, garu anunya. Garu dia punya penisnya sampai keluar mani, tak batal. Tapi dia mesti dah tahulah, kalau dia tahu dah sedap, dia pun layan juga, batal lah. Tapi yang ni memang dia tak ada niat langsung nak mengeluarkan mani. Dia garu keluar. Cepat sangat keluar. Kena pergi berubat. Tak batal. Sebab apa? Li'annahu mutawallad min mubasyarah mubah. Kerana ia disebabkan sentuhan yang diharuskan. Mubasyarah mubah kan. Bagaimana dengan batalnya puasa bagi khunsa muskil? Khunsa muskil. InsyaAllah hari Sabtu ni kita akan buat kuliah tentang khunsa. Kuliah tentang khunsa dan mukhannas. Ahkamul khunsa wal mukhannas. Jadi tunggu live Sabtu maghrib. InsyaAllah. Amal muskil. Adapun khunsa muskil yang ada dua kemaluan yang berbeza, dua-dua berfungsi, tak batal walaupun dijima'. Kalau guna salah satu kemaluannya. Ataupun keluar mani. Fala yadurru wat'uhu wa imna'uhu bi ahadi farjaihi lihtimali ziyadatihi. Mana orang khunsa muskil ni ada dua kemaluan. Dua kemaluan berbeza. Hak laki pun dia ada, hak tina pun dia ada. Masya Allah, ajaib. Kan? Kalau salah satu je guna, salah satu je jima', salah satu je istimna' keluar mani, tak batal. Ini bukan keistimewaan lah. Ini kelainan khunsa muskil. Dia tak batal. Kalau dua-dua guna, baru batal. Okey. Ada soalan daripada Kamarul Arifin. Bagaimana sekiranya kalau ada sisa makanan yang tertinggal dalam mulut selepas bersahur dan kita telan makanan selepas subuh, hukumnya adalah batal. Nanti kita akan baca bab tu. Kalau ada dalam mulut sisa-sisa dan kita telan lagi lepas dah mula azan, hukumnya adalah membatalkan puasa. Dia ada perbahasan tersebut. Batal, confirm. Teruskan matan minhaj. Wa tukrahul qublah fil fam aw ghairi, dan dimakruhkan cium. Tapi ini pendapat yang tak kuat.
Pendapat yang kuat kata haram, iaitu karahata tahrim, bukan karahata tanzih. In harrakat syahwatah, sekiranya cium tadi dapat menggerakkan, menjentik nafsunya. Kan? Mana kalau bernafsu cium, makruh setengah pendapat. Tapi pendapat yang kuat kata haram. Wal aula li ghairihi tarkuha. Dan yang aula lebih utama elakkan. Siapa li ghairi? Orang yang tidak bernafsu. Liman taharrak. Liman lam taharrak syahwatuh. Lebih patut, lebih baik dia elakkan. Mana orang yang bernafsu, makruh. Orang yang tak bernafsu, elok tinggal. Tapi pendapat yang kuat, kan, qultu, ini tashah daripada Imam Nawawi, karahatu tahrim. Hukumnya adalah haram. Makruh yang haram, bukan makruh tanzih. Bukan makruh biasa. Apa dalilnya? Li'anna fihi ta'ridhan li ifsadil ibadah. Kerana ia mendedahkan kepada untuk merosakkan ibadat. Dia mula-mula cium. Lepas tu tanggal baju. Lepas tu, kaum semualah yang tahu. Wali khabaris sahihaini. Kerana berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Man hama hawlal hima yushiku ayyaqa'afi. Sesiapa yang dia berada di sekeliling border. Border ni sempadan. Ditakuti, bimbang untuk dia masuk dalam kawasan yang dilarang tadi. Kalau dia duduk sempadannya kan, lama-lama masuk. Macam kambing yang meragut di sempadan tempat yang dilarang. Oleh itu, hukumnya adalah berdosa. Cium, bercumbu-cumbuan dengan isteri yang tak keluar mani dan ada nafsu. Hukumnya adalah haram. Mana kalau cium-cium bercumbuan tak berlapik, keluar mani, batal. Kalau cium-cium bercumbuan, keluar mani, balik kan. Cumbu-cumbuan, tak berlapik, keluar mani, batal. Boleh tulis. Yang kedua, cumbu-cumbuan, berlapik. Ada lapik, bukan direct. Keluar mani, tak batal. Tak batal. Tapi haramlah. Cumbu-cumbuan, tak keluar mani. Dan nafsunya bergolak. Hukumnya adalah haram. Kalau tak bergolak, ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Habis. Kemudian seterusnya, wala yuftiru bil fasdi wal hijamah. Dan tidak batal puasa bil fasdi. Mana fasdi ini adalah bekam badan. Hijamah bekam kepala. Kedua-duanya tidak membatalkan puasa. Amal fasdu fala khilafa fi. Adapun fasdu, bekam di badan, tak ada khilaf. Mana 4 mazhab kata tak batal puasa. Yang berlaku khilaf ialah di kepala. Sebab ada nas yang menyatakan batal puasa dengan hijamah. Apa dia nas tadi? Aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum. Di antara 4 mazhab, hanya mazhab Hambali sahaja yang mengatakan batal bekam kepala. Bekam badan, muttafaq. Sepakat 4 mazhab tak batal. Bekam kepala, mazhab Hambali kata batal. Tapi menurut 3 mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i, tak batal. Sebab ia dimansuhkan. Dengan hadis apa? Dengan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang lebih kuat, ihtajama wa huwa shaim, wahtajama wa huwa muhrim. Nabi berbekam semasa puasa, Nabi berbekam semasa berihram haji ataupun umrah. Ini maknanya hadis yang mengatakan batal bekam kepala tadi dimansuhkan. Tapi mazhab Hambali still guna dan mengatakan batal puasa. Kita bersama dengan nahnu ma'al jumhur. Kita bersama dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak batal. Wal ihtiyat
alla ya'kula akhiran nahar illa biyaqin. Dan hati-hati. Kalau ada soalan boleh. Kita boleh dah ambil muat. Dan pendapat ihtiyat, hati-hati jangan dia makan di hujung siang, maksudnya sebelum maghrib, kecuali yakin. Maksudnya tak makan berbuka puasa kecuali dah yakin masuk. Itu yang terbaiknya. Wa yahillu. Tapi kalau tak yakin pun, dia ada ijtihad. Ijtihad dia tengok kan waktu matahari dan sebagainya, ataupun dengan wirid dia. Boleh walaupun tak yakin. Dan halal makan walaupun tak yakin dengan ijtihad. Wa yajuzu iza zanna baqau al-laili. Dan harus dia makan apabila dia menyangka malam masih ada. Dia berbeza dengan mana? Buka puasa dengan sahur lain. Kalau buka puasa, al-aslu, asalnya baqaun nahar. Siang kekal. Tidak boleh buka kecuali dengan ijtihad ataupun yakin. Dengan yakin nampak betul matahari terbenam, ataupun ijtihad, ataupun tengok waktu. Tak boleh agak-agak. Kalau agak-agak makan, batal. Kerana al-aslu baqaun nahar. Adapun sahur lain. Kalau sahur tak perlu ijtihad. Sahur tadi, dia tak pasti. Siang ke malam. Dia makan. Maka boleh. Tapi kalau dah ternyata lepas tu dia makan tu waktu siang, waktu subuh, dia kena imsak, jangan makan, minum dan jima, kena qada kerana tak sah. Kalau tak ada apa-apa bukti, tak ada apa-apa pemberitahuan yang lain, teruskan. Kerana al-aslu baqaul lail. Mana sahur ikut hukum asal malam. Buka puasa ikut hukum asal siang. Wa kadza law syakka. Demikian juga syak. Mana kalau sahur ni, kalau dia syak, siang ke malam, dah subuh ke belum, dia boleh makan. Dah subuh ke belum, dia boleh makan. Berbeza dengan buka puasa. Dia tak boleh makan kecuali ada ijtihad ataupun keyakinan ataupun waktu. P. Akram tanya, Ustaz, dengan bekam tadi, apakah sama dengan akupuntur? Jadi akupuntur tadi, dia cucuk, dia bukan di ruang terbuka. Maknanya dalam mazhab Syafi'i pun tidak batal. Kerana mazhab Syafi'i apa? Disebut apa? Ya, batal puasa, wusulul ain illa ma yusamma jaufan. Sampainya zat sesuatu kepada benda yang dinamakan jauf, rongga. Akupuntur ni bukan di rongga-rongga terbuka. Apa rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i? Ada 5. Telinga, mulut, hidung, kubul dan dubur. Kalau itu sama dengan Hambali. Hanafi, Maliki dia ada 4 kecuali kubul, kerana dia tetap masuk ke dalam perut, kecil sangat. Walau ini ada masalah pula. Walau tala al-fajrus sadiq, kalaulah datangnya fajar sadiq, tolak, terbit, tubik, fajar sadiq. Fajar ada 2. Fajar sadiq ada, fajar kazib ada. Fajar kazib la ta'allaqa lahu bil ahkam. Tidak ada kaitan dengan hukum hakam. Fajar bohong. Fajar sadiq dia ada banyak hukum. Dia ada hukum mandi Jumaat, dia ada hukum sembahyang subuh, dia ada hukum puasa, fajar sadiq. Fajar kazib dengan fajar sadiq ni, fajar kazib dia ada 3 ciri-ciri. Fajar pula. Fajar kazib. Yang pertama, boleh tulis. Afiq boleh tulislah sebab dia lambat. Okay. Yang pertama, fajar kazib, ciri-cirinya ialah dia melintang. Bukan, dia menegak. Silap. Dia menegak. Fajar kazib. Fajar bohong sebelum subuh. Yang kedua, fajar kazib ni, dia tak rapat dengan kaki langit. Dia ada gap. Kalau fajar sadiq, dia rapat, melintang. Yang ketiga, selepas fajar kazib dia hilang. Cahaya hilang. Adapun selepas fajar sadiq
dia terus cerah. Secerah muka saya. Perasan. Tulis. Afiqan, tulis cepat. Ciri-ciri fajar kazib. Fajar kazib tidak ada hukum. Fajar sodik banyak hukum. Pertama, sembahyang subuh. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, fajar sodik ni mandi Jumaat. Mandi Jumaat bermula daripada fajar sodik. Kalaulah terbit fajar sodik, wa fi famihi ta'amun. Saya melawak je, fi kan. Saja je, tak ada siapa lambat, tak ada hukuman. Nak tulis silakan siapa-siapa. Boleh tulis ciri-ciri fajar kazib. Kalau subuh datang dan mulutnya, ni soalan tadi kan. Terima kasih Pak Akram. Ciri-ciri fajar kazib tidak ada hukum. Fajar sodik tidak ada hukum. Okey, itu kan ciri-ciri. Fajar sodik, fajar kazib ada 3 tadi. Ciri-ciri fajar kazib ada 3. Tapi dia punya notanya tidak ada hukum bagi fajar kazib. Ciri-cirinya ada 3. Cuba tulis apa dia fajar kazib. Kalau masuk subuh, Allahu Akbar, azan subuh. Wa fi famhi ta'am, dan dalam mulut ada makanan. Falafazah ay ramahu, dia pun keluarkan, dia muntahkan. Sahha saumuhu, sah puasanya. Wa in sabaqa ila jawfi minhu syai'un, walaupun sikit-sikit masuk juga. Li'annahu law wada'ahu fi famihi naharan lam yuftir fabil aula idza ja'ahu fi lailan. Karena kalau dia tak sengaja masuk dalam, kerana kalau benda tu masuk dalam mulut pun tak batal waktu siang, apatah lagi diletak waktu malam. Kerana kita kalau letak sesuatu dalam mulut tak telan tak batal. Macam saya sebut semalam, donat besar tu kan masuk dalam mulut daripada subuh sampai ke maghrib tak batal. Kalau dia telan gulung gitu batal lah. Tapi payah nak sembahyang macam mana? Sembahyang mesti ada lafaz Fatihah tu. Wa kadza, dan demikian juga. Demikian juga lau kana mujami'an, sekiranya dia sedang berjima. Dia sebelum subuh dia berjima. Nabi SAW suka bersama isteri, berjima dengan isteri selepas tahajud. Nabi bangun 2/3 yang terakhir. 2/3 yang terakhir kan. 1/3 yang terakhir. Kemudian Nabi bangun sembahyang tahajud 2 jam lebih kurang. Nabi pun bersama isteri. Lepas tu 1/3 lepas jimat tu Nabi tidur. Itu waktu Nabi. Boleh kita tiru kan. Tapi janganlah bangun untuk itu je. Tahajud buatlah. Sedang dia berjima kan. Azan. Fanaza'a fil hal. Tiba-tiba dia terus cabut. Hukumnya adalah sah puasanya. Sah saumu. Kerana wakadha ni samalah. Wakadha maknanya ay yasihu saumu. Sah puasanya. Fa in makasa, kalau dia biarkan dah azan. Azan dia pun biar. Lepas tu baru dia cabut. Batala saumu. Batallah puasanya. Kemudian, ada soalan? Berapa dah sekarang? Tak ada jam. Sekarang berapa? Doil. Ambil Doil. Doil. Ambil tu. Remote. Bang tengok jam. Boleh. Siapa nak soal, boleh soal. Kita dah masuk ke dalam syaratus saum. Syarat. Tadi syarat sah puasa dari segi puasa. Ada 4. Ada soalan? Okey, soalan. Kamarul Arifin ada soalan. Kalau dimasukkan air ke dalam badan disebabkan sakit, apa hukumnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, masuk tu bukan daripada rongga terbuka, di sini kan masuk contohnya, tidak batal. Tapi kalau ikut pendapat muasir, pendapat yang terkini, kalau masuk tu glukos, masuk tu yang mengenyangkan, menguatkan, batal. Jadi hukumnya kesimpulannya tidak batal, terutama yang bukan yang mengenyangkan.
Okey. Sekarang pukul awal lagi 6.41 kan. Faslun, fasal, syarat. Jadi kita ulang balik, ada 4 syarat sah puasa dalam puasa tadi. Yang ni yang kita nak masuk ni syarat sah puasa pada orang. Yang tadi pada puasa. Pada puasa ada 4. Yang pertama imsak anil jima', menahan diri daripada jima'. Yang kedua menahan diri daripada al-imsak anil istiqa'ah, menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Yang ketiga al-imsak an usuli ma yusamma jaufan, menahan diri daripada apa yang dinamakan jauf, rongga terbuka. Yang keempat syarat sah puasa untuk puasa ialah al-imsak anil istimna', menahan diri daripada istimna', mengeluarkan air mani. Jadi ada 4 syarat sah puasa pada puasa tadi. Ataupun pada shaim, pada orang yang berpuasa, kita baru nak masuk. Kan. Jadi betul ya apa yang Afiq sebut, sekiranya dia bergaul sebelum subuh, bergaul tu bukan bersembang, dan azan terus cabut. Sebab dia macam inilah, kalau kita kan terbuka aurat dalam sembahyang, kita segera tutup balik. Sah. Sekiranya benda tu baru berlaku. Tapi kalau benda tu memang dah lama, tak sah. Berbeza dengan puasa. Sebab masa dia mula-mula tu, dia tak membatalkan puasa sebab belum masuk waktu puasa. Nabi sebut apa? Idza adzana Bilal bin Rabah fakulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis Bukhari Muslim. Bila azan yang pertama, Bilal bin Rabah, Nabi kata, fakulu washrabu, makanlah, minumlah. Bila Abdullah ibnu Ummi Maktum berhenti. Itu dia punya bordernya. Dia punya begin, dia punya permulaan dia kan. Okay, terima kasih Afiq. iPhone ni tak boleh nak perenggan pula. Satu imsak anil jima', imsak dari muntah dengan sengaja, imsak dari masukkan dalam rongga, imsak anil istimna'. Tak apa, terima kasih, terbaik. Saya saja je dengan Afiq ni. Tapi alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sekarang ni boleh buka soalan selaluahnya kan, soalan puasa ke soalan luar boleh. Tapi sementara saya nak tunggu tu, saya bacalah kan. Boleh bagi soalan. Okey, fasal. Syaratus saum, syarat puasa bagi orang yang berpuasa. Yang pertama al-Islam. Maka tidak sah puasa orang kafir. Dan juga orang yang murtad. Asliyan kana am ghairah. Sama ada kafir yang asal ataupun kafir murtad. Tetapi mereka ni dituntut di akhirat. Kenapa tak puasa? Litaghliz, untuk memberatkan, mendahsyatkan hukuman seksaannya. Yang kedua syarat sah puasa bagi orang yang berpuasa ialah al-aqlu, berakal. Apa al-aqlu? At-tamyiz, iaitu dia dapat bezakanlah benda yang baik dan benda yang tak elok kan. Maka tidak sah puasa orang yang gila. Tamyiz ni mumayyiz lah. Dan juga budak yang belum mumayyiz. Kalau budak yang mumayyiz, sah puasanya. Sah puasa bagi budak-budak yang sudah mumayyiz. Ahlan wa salam kepada Dr. Awang. Wal aklu dan berakal dah. Wan naqa anil haid wan nifas. Syarat sah puasa yang ketiga bagi orang yang berpuasa ialah suci daripada haid dan nifas. Fala yasihhu saumuhuma bil ijma'i kama fil majmu'. Tidak sah puasa orang yang berhaid dan bernifas sepakat ijma' empat mazhab dan ulama-ulama yang lain. Tak sah puasa orang yang haid dan nifas. Wa yushtaratu ma dzukira jami'un nahar. Dan disyaratkan dia tak ada empat tadi.
sepanjang siang. Jami'an nahar. Kalau dia gila sekejap, kalau dia murtad sekejap, na'udzubillah. Kalau dia berhaid sekejap, kalau dia bernifas sekejap, apa hukumnya? Tidak sah. Falau tara'a fi athna'in nahar riddatun au jununun au haidun au nifasun batala saumu. Kalau datang tara'a, datang secara mengejut, datang waktu tengah siang, murtad ke na'udzubillah, gila ke, haid ke, nifas, walaupun sekejap, batal puasanya, kan. Sama juga kalau dia melahirkan anak. Melahirkan anak. Walaupun tak ada keluar darah. Kan. Fil majmu' wa tahqiq butlanuhu. Batalnya. Siapa yang batal? Iaitu law waladat walam tara daman. Sekiranya seseorang itu melahirkan dan tiada keluar darah. Sebab apa batal? Walaupun tak keluar darah, li'annahu la yakhlu an balalin wa in qallah. Kerana dia mesti ada basah-basah. Kan. Tapi ini khilaf. Mana perempuan yang melahirkan anak tak keluar darah, khilaf. Ada yang kata batal. Kan. Ada yang kata tak batal. Khilaf. Wala yadurru naumul mustaghriq li jami'in nahar as-sahih. Orang yang tidur, yang menghabisi waktu puasa. Daripada mula subuh sampailah habis asar. Daripada mula subuh sampai habis asar dia tidur. Tak tahulah ini tidur ke, membangkang ke, kan, mengular ke. Sah puasanya. Walaupun berdosa lah. Kalau dia, tapi tak sembahyang, juga tak berdosa. Sebab dia tidur. Sembahyang yang berdosa kalau dia dah masuk waktu, dia tidur juga. Sedangkan dia tahu tak akan bangun. Itu berdosa. Dalam kes ni dia memang tidur. Daripada sebelum subuh sampailah masuk maghrib. Dia kena qada. Dia punya subuh, maghrib dan asar. Subuh, zuhur dan asar. Subuh dan zuhur dan asar. Wal azhar, pendapat yang kuat. Annal ighma la yadurru iza afaqa lahzatan min naharihi. Kalau orang yang ighma, orang yang pengsan ni, sah puasanya sekiranya dia ada sedar pada mana-mana juzuk siangnya. Dia beza dengan tidur. Tidur sepanjang siang tak batal puasa. Tapi kalau pengsan sepanjang siang, batal. Kalau dia sekejap bangun sebelum maghrib, sesaat bangun, tak batal. Tak batal. Ada soalan? Lagi 10 minit lagi. Hari ni rasa lambat pula ya. Lalu rasa cepat. Kemudian walas yasihhu yaumul aid. Di antara syarat-syarat sah puasa ialah wa yashtaratu li sihhatis shaum qabiliyatul waqti. Dan di antara syarat-syarat sah puasa ialah waktu yang diterima. Qabiliyatul waqti dalam kitab Mughni. Fayasihu as-saumu fi ayyamis sanah kulliha illa ma dzakarahu fi qawlihi. Maka sah puasa sepanjang tahun kecuali apa yang disebut oleh ulama. Hari apa yang tak sah? Mungkin ada orang ingat haram je. Bukan saja haram tapi tak sah. Yang pertama, wala yasihu saumul aid. Tidak sah puasa hari raya. Iaitu 2 hari. Fitri wal adha. Mana adha pun sehari, fitri pun sehari. Yang 3 hari itu tambahan tasyrik. Wa kadza at-tasyrik. Demikian juga apa? Apa dia? Afihan buat nota, orang yang tidur dari subuh sampai asar sah puasa. Bukan sampai asar, sampai habis asar, sampai hujung asar, sampai maghrib lah. Sah puasa tapi berdosa. Tak berdosa juga, tak berdosa. Solatnya kena qada sebab tertidur. Berdosa kalau sengaja. Jadi saya ulang balik lah, mungkin ada salah faham ataupun saya salah terang kan. Orang yang
tidur daripada subuh sampai maghrib. Kalau asar sampai habis asar. Saya sebut habis asar. Sah puasa. Sekiranya dia niat pada waktu malam. Adakah dia dosa kerana tinggal solat? Tak berdosa. Sebab dia tidur sebelum subuh. Dia sedar masa dah maghrib. Yang berdosa hanya orang yang dah masa waktu dia tidur. Dan dia rasa dia tak yakin untuk dia bangun sebelum habis waktu. Itu je yang berdosa. Yang kena wajib qada segera. Jadi betul kan? Bagus tulis. Bila kita nampak salah dengar ataupun saya salah terang, boleh diperbaiki. Kalau kita hanya faham seorang-seorang, habis. Wa kadza at-tasyrik. Demikian juga at-tasyrik. 3 hari, hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Mana hari raya haram. Ini ijma' ulama. Kalau hari tasyrik, khilaf dia kan ulama. Mazhab Syafi'i pendapat yang azhar, pendapat yang kuat kata haram. Pendapat jadid kata haram. Walau limutamatти', sekalipun orang yang buat haji tamattu' pun haram. Apa hadisnya? Apa dalil yang mengatakan haram hari tasyrik? Dalam hadis Sahih Muslim sebut, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari-hari Mina, iaitu hari-hari tasyrik, adalah hari-hari untuk makan dan minum. Dan juga menyebut nama Allah. Oleh itu, hari tasyrik juga haram. Kerana itu hari makan. Maknanya kita digalakkan untuk makan. Sebab apa? Bila kita korban, kita ni di antara perkara yang penting Allah suruh kita makan. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 36 ke 35 kan. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar. Dan apabila wajabat, tumbang je unta tadi, fakulu minha. Sebelum Allah suruh kita bagi-bagikan makanan, Allah suruh kita makan. Makanlah minha, daripada unta yang kamu sembelih tadi. Barulah Allah sebut atimul qani awal mu'tar, dan berilah makan kepada orang yang qani, orang yang tidak meminta-minta, orang yang qanaah, wal mu'tar, orang yang meminta-minta. Okey, saya tengok pembetulan. Jadi dari subuh hingga maghrib sah puasa dan tak berdosa. Mana kalau ada masalah boleh tanya kan. Lagi 5 minit lagi. Okey, ada soalan? Sila kalau ada soalan. Wala yahillu, dan juga haram dan juga tidak sah puasa hari Syak. Haram dan tak sah. Puasa hari Syak. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Sesiapa yang puasa hari Syak, maka dia telah melawan cakap Abul Qasim, iaitu Nabi. Nabi, dia ada kunyah Abu Qasim. Nabi kata, tasammau bismi. Berilah nama anak-anakmu dengan namaku. Tapi jangan bagi kunyah dengan kunyahku, iaitu Abul Qasim. Tapi Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, dalam kitab Ihya, larangan bagi kunyah Abu Qasim ni hanya semasa zaman Nabi hidup je. Masa Nabi dah meninggal, boleh kita nak bagi kunyah Abu Qasim. Seperti mana Syekh Junaid, Abul Qasim Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama sufi. Namanya dan dia punya kunyahnya sama. Bila sebab, tanpa sebab. Mana puasa hari Syak hukumnya haram, tanpa sebab. Tapi falau shamahu, kalau dia puasa juga tanpa sebab, tatawuan bila sebab, lam yasih. Mana yang haram ni, puasa hari Syak ialah puasa wajib. Yang haram puasa sunat. Wala yahilu at-tatawwu'. Sekejap dah nak habis. Sekejap nak habis dah. Orang pun dah keluar dah. Tinggal 14 orang. Jadi yang haram adalah puasa sunat. Puasa sunat yang haram. Puasa wajib, sama ada puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah,
puasa 3 hari istisqa yang imam suruh. Kalau berlakunya kemarau, boleh. Ataupun puasa yang kita buat selama sebulan berterusan. Ataupun yang mana berterusan lah sebelum 15 Syaban, sebelum 16 Syaban. Ataupun puasa yang adat pun boleh. Jadi ada, kita buka lah. Ada soalan? Kalau ada soalan, kalau tak ada kita tutup lah. Okey, sila. Sekarang pun dah pukul lagi 3 minit. Kita sambung tentang qada, nazar. Jadi kita ada 2 hari lagi. Khamis esok dan hari Jumaat. InsyaAllah kita cuba habiskanlah hari Jumaat kan. Harap-harap habislah. Ya, sila. Kalau ada soalan, siapa yang nak tanya? Frontliner. Okey. Jadi orang yang dalam keadaan yang susah kan. Walil ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak mampu, yutiquna ni yang mampu, tapi ada ulama mentafsirkan tidak mampu. Maknanya dia boleh buka puasa dan dia kena fidyah kalau dia tak mampu nak puasa berterusan. Ini untuk orang tua-tua yang dah tak larat dah. Tapi kalau dia akan kembali kepada keadaan biasa, dia kena qada dan tak perlu nak fidyah. Ini boleh kalau terlampau ketat sangat kerja dia kan. Ketat, penat, jadi frontliner boleh buka puasa. Kalau benda berterusan sampai bila-bila, dia bayar fidyah aja. Kalau benda tu temporary, dia kena qada. Ada lagi soalan? Terima kasih semua. Kita cuba habiskan masa 2 hari ni. Tak habis kita sambung Sabtu. Ataupun Isnin lah. Jadi wallahu alam, saya rasa cukup sekali ini. Anak pun dah minta susu. You kan. InsyaAllah kita sambung pada esok hari. Wallahu alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as. Allahumma wa hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah jumpa lagi sama-sama pada hari esok. Kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih semua. Masih Afiq bagi nota. Masih Dr. Azli, Faizal, Rizal, Mama Aiman dan semua yang melihat. Kita sambung esok. Wallahu a'lam. Masih Afiq Akram.